pasal apa? Boleh tak seminggu ni Ustazah nak cakap pasal ibu? Pasal ibu je muslimat. Seorang respon, Ustazah saya menangis. Ustazah, kami nak orang pergi pejabat dengar pagi-pagi ceria, bukan menangis. Muslimat dirahmati Allah. Apa maksud Ustazah? Kita kongsi tentang buatlah baik pada ibu sementara ada. Bila dah tak ada, nanti kita akan rasa nak korek kubur dia. Tiap bulan nak bagi duit gaji kita pada mak, zero. Tak ada makna apa muslimat. Tapi orang berilmu dia tak pernah rugi. Ustazah, dulu saya anak derhaka, adik-beradik 5 orang. Mak saya biasa menangis kerana saya. Saya cemburu dulu mak saya sebut nama abang, nama kakak saya. Saya ni Ustazah keluar rumah lah macam-macam. Saya berdosa. Sekarang setelah mak saya tak ada, ayah saya tak ada, saya insaf. Macam ni rupanya ya Ustazah, anak saya kecil lagi, dia tak dengar cakap saya pun saya kecil hati. Bayangkan mak saya dulu. Allahu Akbar. Saya dah terlambat. Tak ada istilah terlambat selagi mana kamu hidup. Ya ke Ustazah? Ya. Tapi saya tak boleh hantar duit kat kubur mak saya. Ada banyak program-program wakaf atas nama mak ayah kamu. Muslimat, bila Allah nak pilih, doanya saban waktu. Terima kasih Ustazah, sekarang saya nak tuang air, nak bagi sedekah sebotol air mineral. Ya Allah, kalau ada pahala untuk aku sampaikan pada mak ayah aku. Kita duduk dalam kebaikan ni. Ya Allah, dulu mak bising suruh aku pergi masjid tapi aku tak pergi. Ini benda baik di sisimu, sampaikan pada mak ayah aku. Sebab tu setiap awal kuliah saya akan mulakan dengan Fatihah. Fatihah ini untuk apa muslimat? Yang mati didoakan, yang hidup juga didoakan. Ini kebaikan. So Ustazah Zai cemburu dengan anak yang mendakwa dulu derhaka, hari ini datang. Saya kata untungnya mak kamu. Tak Ustazah, mak saya rugi dapat anak macam saya. Untung sekarang dia dah mati, sejuk barzakh dia. Ya Rab, ini pahala yang mana yang mengalir sejuk barzakh aku? Anak yang dulu engkau kata tak guna tu, sekarang ni insafnya mengatasi anak yang dulu engkau julang puji. Faham muslimat? Jangan tersilap dalam doa kepada anak-anak. Yang kita doa, cikgu, yang anak saya ni memang macam ni, kalau kat rumah baiklah cikgu. Ibu, saat itu kita sedang berdoa, kita tak sedar. Cikgu kata puan, anak puan ni jadi tokoh pelajar bagus. Ya, kalau kat rumah pun dia bukan macam adik dia. Kalau adik dia tu tak guna, langsung lah cikgu. Ibu tak sedar saat itu kita sedang berdoa. Faham ibu? Jadi sebenarnya kita sedang zalim pada diri kita sendiri. Kita tidak adil kepada anak-anak yang menumpang dalam rahim kita. Jadi saat kita mati, Allah nak bagi pahala bahawa kita mengandung 9 bulan 10 hari ini adalah ibadah mulia. Sebab tu saya kata ibu-ibu yang mengandung anda dimuliakan Allah. Dalam rahimmu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan hinakan diri kamu. Hina macam mana ibu? Pakaiannya ya Allah, nak bagi tahu orang dah 9 bulan. Jadi dibulatkan perutnya. Anda berdosa di sisi Allah. Cubalah jadi macam Allah. Ustazah Asma Harun mengandung orang tak tahu, tiba-tiba bersalin. Ya Allah, bila mengandung Ustazah? Sama je bajunya. Kan muslimat? Jadi minta maaf saya sebut, anda sedang menghinakan diri anda. Mulia dalam rahim tu Allah tumpangkan. Wanita-wanita ini minta maaf, bahasanya adalah kilang kepada Allah mencipta manusia. Muslimat, ciptaan itu tetap milik Allah, tapi ditumpangkan dalam rahim kamu. Bukankah itu satu kemuliaan? Lalu jangan hinakan diri berbuat dosa saat mengandung. Okey? Jadi perkara ini banyak orang terlepas pandang. Jadi anak-anak yang dulunya tak memberi manfaat pada kita, nampak macam begitu, bila diberi agama, ilmu, Allah campak hidayah, doanya, pahala yang dia buat mengalir pada ibu ayah. Sebab tu Ustazah Zai selalu sebut ibu-ibu bertuah. Bukan bertuah je, berjebat, berlekir, berlekiu, semua ada. Sebab apa? Sebab pernah mengandung. Habis tu Ustazah Zai tu tak reda ke tak pernah mengandung? Ini bagi yang belum tahu. Jangan tak reda dengan apa yang Allah bagi. Sebab syarat bahagia itu adalah syukur dan reda. Syukur ya Allah, kalau ada anak agaknya Kak Wah tak datang, anak demam masuk hospital. Contoh macam itulah muslimat. Itu antara kebaikan yang kita nampak. Kalau ada anak agaknya tak jadi, Darul Fawaz tu pusat pengajian Quran, rumah penuh dengan anak 3-4 orang, tak jadilah pusat pengajian Quran. Jadi saya tak nak rasa rugi, benakan anak-anak orang lain dengan Quran. Tahfiz di Darul Fawaz Kertih, anak-anak asnaf yang tak nak pergi sekolah. Kami buat 3 tahun muslimat, bodoh-bodoh, minta maaf mak dia yang cakap tak nak pergi sekolah Ustazah, yang ni bodoh sungguh. Tapi dia nak tak duduk asrama hafal Quran? Nak. 3 tahun, kalau orang lain yang bijak boleh khatam 30 juzuk, dia pun dapat dah berbelas-belas juzuk.
Subhanallah muslimat, bina anak orang lain dengan agama. Kerana ini bahasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, wahai Aisyah, pandanglah seluruh anak-anak di Madinah sebagai anak-anakmu. Ibu-ibu, kalau anak kita bukan ustaz, bukan ustazah, bukan hafiz, bukan hafizah, bukan bermakna anak-anak kita tak baik. Mereka khidmat sebagai doktor, mereka ada manfaat pada masyarakat sebagai lawyer, segala, hatta mereka tukang angkut sampah, mereka bermanfaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, bagi tahu kepada mereka harus dengan iman. Bila orang dengan iman ni, maka kita tak boleh kecilkan balik anak masuk dalam perut, tak jadikan doktor, jadikan al-hafiz. Kak, bukan semua al-hafiz ke syurga, minta maaf sebut. Muslimat, jadi hari ni orang nak ziarah madrasah tahfiz, hari ni PKP, kami buat projek muslimat, cari anak-anak ustaz-ustazah yang tak mengajar sepanjang PKP, yuran tertangguh, tak boleh balik ke asrama. Sebab mereka tetap kena bayar yuran 3/4. Muslimat, duit makan je potong, pengurusan semuanya kena. Jadi ustazah, anak tak boleh masuk asrama sebab 4 bulan tak bayar yuran. Ya Allah ustaz, kenapa buat senyap je? Depa tak minta duit muslimat. Tanda iman ni tidak meminta-minta. Tapi kita tanya, ustaz, 3 bulan tak mengajar, anak masuk tahfiz macam mana? Itulah yang patah balik ni ustazah, sebab tak bayar yuran. Allah, 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 kami bantu insya-Allah. Cari, kerana sifat Nabi dalam bersedekah bukan tunggu orang minta, tetapi tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, tanya. Muslimat dirahmati Allah. Baik,